TV KPM. Alamak, bateri weak lah pula. Bateri motor standard size satu. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Ini dia bateri motor siap, 1 tahun waranti. Ada problem? Kasih tukar. Thank you, Ane. Papa buat apa tu? Papa nak tukar bateri motor ni. Itu bukan bateri motor lah, Papa. Itu akumulator. Hello, hai, Assalamualaikum adik-adik sedang menonton Teroka di Didik TV KPM. Sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin di sini. Sama-sama kita nak teroka mata pelajaran sains. Tadi Kak Eli terikut-ikut pula bahasa isyarat. Tadi kan seronok pula. Tapi kali ini kita akan meneroka untuk topiknya litar bersiri dan litar selari. Betul cikgu? Betul. Baik. Sebelum itu, kita nak kongsikan SOP dulu dengan adik-adik sebelum kita berkenalan dengan cikgu kita yang kacak hari ini. Yang juga boleh kata influencer ya. Sebab kita tahu video dia tadi tu menarik betul. Okey, macam biasa adik-adik kena jaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah dan keluar bila perlu sahaja. Sama-sama kita bantu untuk mengurangkan kes setiap hari. Okey cikgu, saya nak sanitasi tangan saya dulu. Okey. Kemudian giliran cikgu, boleh? Alright. Okey, barulah kita ikut SOP yang betul sebelum kita memulakan penerokaan kita. Okey cikgu, silakan perkenalkan diri cikgu Safwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi nama saya Muhammad Safwan bin Rozak. Boleh panggil saya Cikgu Safwan dari Sekolah Kebangsaan Jengka Pusat 2. Jadi pengalaman mengajar baru lagi Ali. Ya. Nampak muda kan? Jadi baru 17 tahun. Wow. Okay. Umur 17 ke belajar mengajar tu 17? Pengalaman 17 tahun. Jadi baru lagi lah, baru 17 tahun. Lama tu cikgu 17. Tapi cikgu nampak muda lagi. Baik cikgu. Kita akan meneroka lebih lagi bersama dengan adik-adik comel kita ni daripada Sekolah Kebangsaan Jengka Pusat 2. Pahang. Wow. Okey, mungkin cikgu boleh perkenalkan mereka dan juga ada bersama-sama dengan kita adalah buku cikgu ni, buku elektrik saya dari Cikgu Safwan. Okey, jadi buku perkenalkan diri dulu kan? Cikgu perkenalkan murid-murid dulu dan kita kongsikan tentang buku ni. Okey, baiklah. Yang pertama diminta untuk anak-anak di atas talian untuk memperkenalkan diri. Okey, kita mulakan dengan Balkis. Di atas sekali, Kasif. Kasif Balkis. Balkis. Kasif. Kasif Nur Balkis. Silakan. Assalamualaikum. Hai, nama saya Kasif Nur Balkis binti Aswadi dari SK Jengka Pusat 2. Boleh panggil saya Kasif. Comelnya. Okey, terima kasih Kasif. Okey, seterusnya diminta untuk memperkenalkan diri. Di situ ialah Zafan. Okey, silakan Zafan. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Karul Zafar Afdal bin Karul Ziyad dari Sekolah Kebangsaan Jengka Pusat 2. Boleh panggil saya Zafan. Oh, itu dia Zafan. Zafan ni ayah dia DJ tau. Dengar suara dia pun macam DJ. Penyampai radio. DJ. Wow, okey, seterusnya dipersilakan untuk memperkenalkan diri Amar. Dipersilakan Amar. Assalamualaikum. Hai semua, nama saya Amar Irfan bin Muhammad Azizi
dari SK Jengka Pusat 2, boleh panggil saya Amar. Okey, terima kasih Amar. Seterusnya, jejaka yang manis, kacak, bergaya itu dia. Dipersilakan Azril. Hai, Assalamualaikum. Boleh panggil saya Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azril Zuan bin Azman. Dari SK Jengka Pusat 2, boleh panggil saya Azril. Alright, Kacak Azril. Azril. Dia manis kan? Manis sangat, kecil-kecil dia dah comel. ikut ayah dia ni. Amboi. Okey, seterusnya dipersilakan Amanina. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Amanina Safia binti Kamasan. Saya dari Sekolah Kebangsaan Jengka Pusat 2. Boleh panggil nama saya Amanina. Alright, dan yang keenam dan yang terakhir dipersilakan Salahuddin untuk memperkenalkan diri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Salahuddin Siddiqui Al-Amin bin Saifuddin. Saya sekolah di SK Jengka Pusat 2. Boleh panggil saya Salahuddin. Alright, terima kasih anak-anak semua yang telah pun memperkenalkan diri. Okey, seterusnya seperti mana yang Eli maklumkan tadi. Ya. Untuk memudahkan lagi pembelajaran pada hari ini, jadi saya sediakan satu buku yang ringkas, yang comel ni, dan boleh download pada QR code yang telah pun saya tunjukkan pada skrin. Okey, boleh imbas pada skrin yang telah saya tunjukkan. Alright, jadi boleh dapatkannya secara percuma. Okey. Adakah buku ini mengikut standard pembelajaran di dalam buku teks, cikgu? Itu sudah pasti. Okey. Jadi untuk memudahkan anak-anak di rumah untuk belajar dengan Cikgu Safwan pada hari ini, bolehlah download cepat-cepat ya. Bagaimana nak download, cikgu? Ada QR code? Ada QR code pada skrin tu. Yang di belakang Eli tu. Di belakang saya ada QR code. Ini dah kita paparkan. Jadi adik-adik yang mempunyai telefon bimbit, ibu bapa pinjam sekejap untuk tujuan pembelajaran, boleh scan QR code. Barulah kita dapat meneroka topik pada hari ini dengan lebih mendalam. Jadi penerokaan kita hari ini, yang pertama kita akan meneroka tentang sumber tenaga elektrik. Kemudian kita akan meneroka tentang litar bersiri dan litar selari. Itulah fokus utama kita. Dan yang terakhir kita akan meneroka perbezaan di antara untuk meneroka bagaimana kecerahan mentol dipengaruhi oleh bilangan mentol dan juga bilangan sel kering. Baik. Okey. Bermanfaat untuk saya juga. Mungkin selepas ini saya boleh baiki saya punya basikal di rumah. Okey. Jadi kita berehat seketika. Boleh, cikgu? Boleh. Okey, kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda? Empangan Hidroelektrik Bakun merupakan stesen penjana hidroelektrik terbesar di Malaysia, manakala Empangan Kenyir pula adalah yang terbesar di Semenanjung Malaysia. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli di sini dan juga Cikgu Safwan yang akan sama-sama kita meneroka mata pelajaran sains untuk topiknya litar selari dan litar bersiri. Juga bersama dengan kita sama-sama menerokai topik ini adalah murid-murid dalam talian dari Sekolah Kebangsaan Jengka Pusat 2. Jengka Pusat 2. Daripada Pahang. Jauh betul, cikgu. Baik, cikgu, apakah kita akan teroka sekarang, cikgu? Okey, seterusnya sebelum kita meneroka yang sebelah sana, kita akan meneroka dululah sumber tenaga elektrik. Barulah kita nak tahu macam mana elektrik ni dapat datang daripada mana kan. Alright. Jadi kalau Eli nampak kat sini, saya ada bawa banyak model sumber tenaga elektrik. Okey, jadi saya tak nak explain satu-satu. Yang akan menjelaskannya ialah adik-adik kita di atas talian. Alright. Baik. Yang pertama, sumber tenaga elektrik yang pertama ialah stesen jana kuasa. Okey, dalam ramai-ramai 6 orang ni, siapa yang rasa nak menjelaskan apa berkenaan dengan stesen jana kuasa? Dipersilakan. Siapa? Amal. Amal angkat tangan. Kasih angkat tangan. Kita bagi ladies first lah. Okey, so Kasif, dipersilakan. Stesen jana kuasa seperti jana kuasa angin ombak dan hidroelektrik menggunakan tenaga kinetik
untuk menggerakkan turbin dan menjanakan elektrik. Alright, kalau kita tengok kat sini Eli, ni macam ni kincir angin kan. Okey. Macam negara kita tak ada kan. Okey. Eli tahu tak negara mana yang banyak kira-kira number one lah dalam menggunakan kincir angin ni sebagai sumber jana kuasa elektrik? Nombor 1 cikgu? Ya. Yang pertama saya rasa USA. Pandai Eli ni. Amerika Syarikat, betul ke? Betul. Wow, okey. Yang Okey. kedua saya nak jawab ke? Ke cikgu nak jawab? Boleh juga. Oh, boleh. Sebab nampak pada mata tu macam tahu. Saya cuba cikgu, saya Ya, cuba. ya. Yang kedua China. Ya, betul. Okey, dan yang ketiga Sepanyol. Okey. Betul ke Sepanyol? Ya, saya rasa Eli ni memang bijak lah. Kalau tengok slot teroken tadi pun kira fast learner lah. Bahasa isyarat pun boleh apa? Saya cuba. Oh, dah betul. Jadi menerajui dalam jana kuasa elektrik kincir angin ni ialah USA. Okey, kalau macam negara kita tak gunakan kincir angin, kita gunakan stesen jana kuasa hidroelektrik. Alright. Alright. Baik, seterusnya kita ada sel suria. Okey, yang akan menjelaskan siapa di talian? Sel suria. Siapa ada adik nak cuba yang nak jelaskan? Di dalam talian. Nampak Salahuddin dah angkat tangan. Amar pun angkat tangan. Tak apa, kita berikan kepada Salahuddin dulu. Okey, Salahuddin jangan salah Okey. Alright. Dipersilakan Salahuddin. Sel suria menukarkan tenaga cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Biasanya digunakan pada satelit dan juga kalkulator. Biasanya sel suria digunakan pada kalkulator dan juga pada satelit. Okey. Tapi hari ni saya tak bawa satelit. Mana nak bawa satelit kan? Kalkulator tu dah biasa juga. Tapi hari ni saya ada bawa kereta mainan berkuasa solar. Wow, ini memang berkuasa solar je. Ya, memang berfungsi ni. Tapi sekarang tak berfungsi lah sebab tak kena. Dia kena dijemur pada cahaya matahari. Okey. Jadi kalau dijemur dia akan mengumpulkan tenaga. Ya, dia akan bergerak. Okey. Okey. Baik. Seterusnya ialah sel kering. Ni biasalah. Sel kering ni semua orang tahu. Okey. Jadi untuk menjelaskan tentang sel kering, siapa dia ya? Siapa yang nak jawab? Itu dia. Okey. Amanina, dipersilakan. Sel kering menyimpan tenaga kimia yang ditukarkan kepada tenaga elektrik untuk menggerakkan alat seperti kereta mainan. Okey, sel kering ni biasa kita guna. Jaranglah kita kat rumah mesti ada sel kering. Betul tak? Kita guna dalam remote control, betul Eli? Okey, kita guna dalam lampu suluh dan macam-macam lagi. Okey, dan sekarang ni pun dengan teknologi kemajuan yang ada sel kering yang boleh dicas semula. Betul kan? Betul. Ada dalam bekas dia sendiri. Tapi lama juga tak guna tu. Saya rasa saya dah tak pakai dah. Zaman-zaman Walkman dulu guna. Betul. Alright. Betul. Seterusnya ialah yang ni ada kaitan dengan model yang saya bawa pada hari ini. Okey, generasi baru mungkin tak berapa tahu benda ni, iaitu dinamo. Okey, yang akan menjelaskan tentang dinamo. Itu dia. Amar, dipersilakan Amar. Dinamo. Apabila tayar berputar, roda kecil pada dinamo turut berputar. Dinamo menukarkan tenaga kinetik pada tenaga elektrik yang boleh menyalakan lampu basikal. Okey, baik. Okey, terima kasih Hamas. Jadi hari ni bagi Eli main sikitlah dengan dinamo yang telah saya bawa ni. Boleh putar-putar je? Boleh Eli, kita putar. Okey, boleh Eli ambil tempat. Okey. Baik cikgu, saya ambil tempat. Jadi saya pun ada dinamo yang dinamo yang moden lah. Kalau yang ni dinamo yang old fashion lah. Okey, kalau tengok kat sini mungkin Eli ada pengalaman dulu-dulu masa kecil-kecil tunggang basikal yang ada dinamo. Boleh ceritakan sikit? Sempat saya menyaksikan dinamo dekat basikal. Jadi cikgu jangan tanya umur saya berapa. Sempat menyaksikan saja ke sempat menggunakan? Sempat menggunakan juga. Tapi bukan saya punya lah. Jiran saya punya. Kalau dulu-dulu pengalaman saya ceritakan sedikit. Mentol pada dinamo sangat mudah terbakar. Kerana jalan dulu dia agak berbatu-batu. Jadi bila kita tunggang basikal tu, mentol tu akan mudah terbakar, mudah pecah. Okey, baik. Jadi hari ni saya nak minta Eli putarkan roda tu, mula-mula putarkan secara perlahan. Sedia ke sana? Ke sini. Oh, ke sini. Perlahan. Bismillahirrahmanirrahim.
Perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Okey, perlahan, jangan perlahan sangat. Oh. Okey, nampak tak lampu menyala? Boleh nampak Yang merah ke? tu? Terlindung tangan saya ke? Tak kan? Sekejap, saya rasa kalau cikgu ke anjak okey, ke sana tak apa, ke saya pusing ke sini sikit sebab saya akan gunakan ni. Okey. Macam ni. Boleh cikgu Boleh macam nampak Okey, nampak nyalaan lampu tu agak malap. Bagaimana kita nak tambahkan kecerahan ni? Di bawah. mentol lampu bawah. tersebut? Okey. Boleh putarkan lebih laju, Eli. Putar. Alright, nampak dia punya kecerahan mentol tersebut semakin cerah, bertambah-tambah cerah. Jadi, kat sini saya ada satu soalan kepada murid, pada Amar. Okey. Dan satu perkara yang Eli perlu tahu, yang menghasilkan model ni, ayah Amar. Ayah Amar. Ayah dia yang menghasilkan. Okey, so saya beri penghormatan pada Amar untuk nyatakan apakah hubungan di antara kelajuan putaran roda dengan kecerahan mentol. Persilakan Amar. Okey. Jika kelajuan roda semakin laju, maka kecerahan mentol akan bertambah. Ya, itu hubungan dia. Okey. Itu saintifiknya macam itulah hubungan. Jika kelajuan putaran roda bertambah, maka kecerahan mentol bertambah. Ataupun Cikgu. dengan kata Ataupun dengan kata? Dengan kata lain, semakin bertambah kelajuan putaran roda, semakin bertambah kecerahan mentol. ya. Okey, seterusnya kita sebab tenaga yang dialirkan, cikgu. Ya. Cikgu, kalau laju sangat kita putarkan roda dan kelajuan bertambah untuk menyalakan lampu ni, adakah dinamo ni ada boleh cenderung ke arah terbakar? Oh, dinamo ni tahan lama, long ya ke? lasting. Berapa lama tahan? Itu tak pastilah Eli. Tapi memang tahan lama lah. InsyaAllah tahan lama. Okey, baik. Okey, silakan teruskan cikgu. Okey, seterusnya kita ada yang ni yang signifikan dengan video permulaan tadi. Biasanya kalau Eli tengok gambar ni, Eli panggil apa? Gambar mana ni? Ni. Sel basah? Sel basah. Tak biasa-biasa, commonly. Biasa tengok yang ni lah. Biasa panggil apa? Bateri. Bateri kan. Bateri. Kalau kecil macam ni, bateri? Bateri tak tahu. Biasa ni perempuan kan biasalah. Ya, saya kereta ni. Bateri motor dia Li. Ni bateri motor. Okey, tak apa. Okey, baik. Kalau kereta besar Kalau sikit. kereta lagi besar. Okey, jadi untuk menjelaskan tentang akumulator ini, okey, siapa yang nak jelaskan? Di situ nampak yang angkat tangan ialah Azril. Okey, dipersilakan Azril. Akumulator menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Ia digunakan dalam kenderaan bermotor seperti kereta. Okey, baik. Jadi biasanya kalau kita pergi kedai kita akan kata nak bateri motor, nak bateri kereta, tapi sebenarnya nama yang tepatnya ialah akumulator. Akumulator. Okey, baik. Lepas ni saya kalau pergi bengkel, abang, akumulator satu. Saya nampak bijak sikit lah. Nampak bijak. Dan mungkin abang tu yang pening nanti. Abang tu tak boleh nak tipu saya. Okey, baik. Cuba Eli, sebenarnya akumulator ni masih lagi ada power. Kita nak membuktikan bahawa akumulator ni memang sumber tenaga elektrik. So, boleh tak Eli tutup switch tu? Yang mana satu? Yang ni? Yang tu, tutup. Tekan bawah. Alright. Tengok. Mentol telah pun menyala. Ini membuktikan bahawa akumulator ni sememangnya merupakan sumber tenaga elektrik. Jadi dia mengalirkan arus elektrik. Okey, baik. Seterusnya kita ada penjana. Jadi rasa dalam ramai-ramai ni seorang lagi tak jawab. Yang lain jangan angkat tangan. Please tolong kita nak bagi pada seorang tu, iaitu Zafan. Dipersilakan. Penjana menukarkan tenaga kimia daripada bahan api fosil kepada tenaga elektrik. Okey, baik. Jadi penjana ni kita tahu kita nak hidupkan dia, kita akan gunakan bahan api fosil, iaitu diesel, biasanya petroleum ke kan? Bergantunglah kepada enjin dia. Okey. Jadi Zafan, biasanya dekat mana kita selalu jumpa ni Zafan? Pasar malam. Ya. Wah, hebat betul lah kan? Zafan. Biasa kita jumpa kat pasar malam. Tapi sekarang pasar malam masih belum boleh beroperasi. Kalau dulu-dulu kita pergi pasar malam, kita round satu pasar malam, balik rumah, apa jadi pada baju kita? Berpeluh. Kita akan, baju kita akan berbau asap. Berbau kasar, betul. Berbau asap tu kan? Berbau asap. Okey, baik. Itu dia tentang 6 sumber tenaga elektrik. So, kita ada
Kita ulang balik, kita ada jana kuasa, stesen jana kuasa. Kita ada apa lagi, Eli? Tengok kat situ. Kita ada sel kering, Ya. dinamo, Ya. sel suria, Alright. akumulator dan juga penjana. Okey, ataupun kita boleh buat macam ni je, Eli. Nak dengar tak? Okey, tarik nafas dulu. Okey. Okey. Elektrik. Sel suria sumbernya. Penjana-jana kuasa. Dinamo. Sel kering dan akumulator. Sikit je kita. Sikit je. Mana Aduh, boleh cikgu. banyak-banyak. Kita simpan dulu. Saya bayar tiket mahal ni. Kita simpan dulu. Okey. So, jadi kita akan sambung sekejap lagi, cikgu. Okey. Okey, untuk penerokaan yang Untuk lebih... penerokaan yang seterusnya tentang kita akan beralih ke sana selepas ini. Okey. Okey. Okey, sebab kalau tadi kita dah meneroka berkenaan dengan jenis-jenis sumber tenaga elektrik seperti dinamo, akumulator, sel kering, sel suria, penjana dan juga stesen jana kuasa. Dan cikgu pun dah menyumbangkan sedikit lagu daripada pembelajaran dan penerokaan kita hari ini. Jadi kejap lagi kita ada penerokaan yang lebih lanjut lagi, yang lebih menarik bersama dengan adik-adik dalam talian juga. Jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda? Thomas Edison pernah gagal lebih 1000 eksperimen dalam mencipta lampu mentol sebelum menemui formula sebenar menyalakannya pada abad ke-19. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli di sini dan juga Cikgu Safwan untuk kita sama-sama meneroka mata pelajaran sains untuk topiknya litar bersiri, litar selari. Bersama dengan kita juga adalah murid-murid yang sangat comel ni dalam talian dari Sekolah Kebangsaan Jengka Pusat 2. Baik, Cikgu, apa yang kita akan teroka pula selepas ini, Cikgu? Okey, seterusnya kita akan meneroka litar bersiri dan juga litar selari. Jadi, Eli boleh ke depan sikit, Kak? Sebab saya ada nak tanya satu soalan cepu emas kepada Eli. Soalan senang saja. Wow. Okey. Kalau dari segi pandangan Eli lah, apa beza antara litar bersiri di sebelah kiri saya ni dan juga litar selari? Sebelah kanan saya. Okey. Apa beza dia dari segi pandangan mata kasar? Perbezaan dia, litar selari mempunyai 2 Swiss. Okey. Dan juga dia ada 2 wire ni ada 2 hala 2 hala. Betul ke? Tak apa. Salah? Salah tak apa. Okey. Okey, sebab kita nama dah meneroka kan? Meneroka, Alright. betul. Jadi untuk menjelaskan tentang perbezaan antara litar bersiri dan litar selari, okey, saya minta anak-anak di atas talian, siapa nak menjelaskan? Untuk bantu Kak Eli. Untuk bantu Kak Eli beri ni. jawapan. Okey. Zafan. Dipersilakan. Dalam litar bersiri, setiap mentol disusun dalam bentuk satu rantai. Dalam litar selari, setiap mentol disusun dalam bentuk cabang yang selari antara satu sama lain. Okey, baik. Kalau kita tengok macam ni, seperti mana kata Zafan tadi, litar bersiri ni dia disusun dalam bentuk satu rantai. Macam rantai, macam rantai kan? Tetapi kalau litar selari bercabang. Bercabang. Jadi itulah beza dia. Jadi betul lah jawapan saya ada 2 tu. Hampir-hampir lah. Tak tepat je. Tak tepat je. Okey. Baik. Saya ingat kalaulah tak ada label kat sini, agaknya Eli boleh tahu tak ni litar apa tu litar apa? Saya tak tahu. Jadi saya nak bagi satu tip. Yang mana tip ni saya dapat daripada kawan saya juga. Okey. Jadi kalau kita tengok litar selari tu, dia macam naik tangga. Okey, betul tak? Dia macam naik tangga. Jadi kawan saya tu dia kata, macam mana nak ingat? Ingat jangan berlari naik tangga. So jangan berlari. So lari tu ada kaitan dengan perkataan litar selari. So saya kreditkanlah kepada kawan saya tu, Cikgu Nur Azli. Okey. Jadi berlari tu adalah kata kuncinya. Ya. Okey, itu beza dia. Jadi kalau nak ingat pula yang bersiri dia di sebaliknya pula lah. Okey. Seterusnya kita berdasarkan litar bersiri dengan litar selari yang saya bawa pada hari ini. Okey.
kita nak melakar. Kita nak membuat lakaran lita bersiri dan juga lita selari. Okey. Jadi menggunakan simbol. Menggunakan simbol, bukan lukis macam ni, tapi nak menggunakan simbol. Jadi sebelum melakar, kita nak ingatkan semula apakah simbol-simbol komponen elektrik ini. Okey, saya nak tunjukkan kad tu ke? Saya boleh Okey, tolong baik. cikgu untuk pegang. Okey, baik. Jadi kita boleh tanyakan anak-anak kita di rumah, anak-anak kita di atas talian, anak-anak di rumah juga boleh jawab walaupun saya tak dengar kat sini. Okey. Sebab kan baik. mereka kan ada scan QR code. Okey, baik. Simbol yang pertama. Simbol apa ni? Siapa nak jawab? Simbol Kasif, silakan. Simbol mentol. Mentol. Betul Ali? Betul. Okey. Mentol. Seterusnya, yang lurus itu apa dia? Siapa nak jawab? Salahuddin. Simbol wayar. Wayar. Betul Ali? Betul. Betul. Okey. Seterusnya, simbol apakah itu? Siapa nak jawab? Amanina. Simbol sel kering. Simbol sel kering. Okey. Betul Ali? Betul. Betul ke? Bukan ke tadi Ali jawab lain? Saya jawab Swiss tadi. Okey. Sebenarnya sel kering. Tak apa. Betul. Okey. Seterusnya. Okey. Okey. Kita ada simbol apa? Ama. Okey, silakan Ama. Swiss. Simbol Swiss. Tapi betul ke Ali? Betul. Inilah betul sebenarnya Swiss. Betul Swiss. Tapi sebenarnya ada tambahan sikit. Ada dua jenis Swiss. Ada dua jenis Swiss. Ini Swiss apa namanya ni Ama? Swiss tertutup. Swiss tertutup. Oh, lewat. Dengan semangatnya. Okey. Seterusnya, yang keenam, Siapa yang nak jawab? kelima, kita ada Swiss apa? Siapa jawab? yang belum jawab? Kita Saya bagi boleh kat jawab dia lah. tadi? Zafan. Zafan. Okey, silakan Zafan. Swiss terbuka. Swiss terbuka. Okey. Okey. Itu dia. Baik, jadi kita nak buat lakaran. Betul. Okey, bersama-sama dengan saya dan juga anak-anak di atas talian dan juga anak-anak di rumah berdasarkan lita elektrik ini. Jadi kita bolehlah memulakan lakaran. Okey. Yang pertama kita akan melakar lita bersiri. Kalau tak nampak Eli boleh pergi depan tengok balik. Okey, okey. Jadi berdasarkan yang ni, okey. Eli buat dulu lita bersiri ni. Saya buat bersiri. selari. Mana-mana je lah. Bersirilah senang cikgu. Bersiri Itu yang senang. dera saya. Okey. Saya cuba ya. Okey, berdasarkan kalau nak rujuk yang ni pun boleh, tak ada masalah. Jadi saya kena buat bersiri, cikgu buat selari ke? Saya pun buat bersiri dulu ni. Oh, okey. Okey. Anak-anak di sebab sementara tu anak-anak di rumah juga akan membuat lakaran. Okey. Saya sedikit dah. Tak ingat dah. Oh, okey. Alright. Okey, saya dah siap lita bersiri. Eli jangan tiru saya. Saya tak tiru cikgu. Okey. Dan seterusnya lita selari. Alright. Saya tak ingat mana sel kering tadi. Oh. Tek. Okey. Solusinya seperti ini. Okey. Cikgu. Saya dah siap litar bersiri. Jadi saya kena buat litar selari pula ya cikgu? Okey. Baik. Litar selari. Ingat perkataan tadi, jangan tiru. Jangan berlari naik tangga. Okey. Okey, cikgu boleh minta kita boleh minta untuk murid-murid tunjukkan hasil mereka dulu sebelum Kak Eli tunjukkan Kak Eli punya. Okey, betul. Okey. Cikgu boleh pilih cikgu nak minta siapa? Nampaknya dia orang tengah melakar. Adakah yang dah siap? Boleh tunjukkan lita bersiri pada kamera. Okey. Okey, nampaknya Amma dah siap. Okey. Alamak, salah. Cikgu kalau salah saya tak. Salah tak apa. Betul. Salah dihalalkan. Okey, dah siap. Okey, itu lita bersiri, ada yang dah buat lita selari.
Okey, anak-anak di rumah juga boleh cuba melakar lita bersiri dan juga lita selari ni bersama-sama dengan kita di studio. Okey, nampaknya Kak Elly sedang berusaha untuk menyiapkan lakaran. Okey, tak apa kalau salah nanti kita betulkan. Okey. Mana salah, mana betul. Kita belajar daripada kesilapan. Okey, baik. Jadi kenapa yang mana satu betul ni Elly? Yang ni ke? Yang atas ni yang bawah? Dia sama kan cikgu? Ha? Dia kan berlari. Yalah. Selari. Yang sebab yang ni tertutup. Yang ni terbuka atau tutup? Ini terbuka. Saya punya ni tersilap. Okey, baik. Okey. Okey, baiklah. Jadi itu dia lakaran-lakaran anak-anak di rumah. Okey. Okey, saya nak tunjukkan saya punya lakaran lita bersiri. Okey, sama tak dengan saya dan juga Kak Elly punya? Oh. Okey, ada beza kan? Kenapa cikgu punya ada bateri tu ada banyak sebab dalam gambar ni dua je? Sebab itulah kita pembelajaran kita kan. Okey. Okey, baik. Ini saya punya. Boleh kamera zoomkan beza antara dua ni? Okey. Okey, kalau nampak kat sini, okey. Alright. Saya punya ada 2 sel kering, manakala Kak Elly punya ada 1 sel kering. Jadi kita lihat kepada model yang saya bawa, ada 1 ke 2 Elly? 2. Ini mewakili 1. Ya. Ini mewakili 1. So yang ini mewakili 2 sel kering. Okey, yang lain tu betul lah Elly sebab suis pun tertutup. Okey, suis tertutup. Jadi kalaulah tadi saya buka, maka salahlah kita punya jawapan tu. Okey, so ni inilah satu lagi masalah yang selalu murid confuse. Keliru. Okey, suis terbuka bermaksud off. Suis tertutup bermaksud on. Okey, bermaksud on. Itulah konsep yang sebenarnya. Kalau terbuka macam mana? Arus elektrik nak mengalir. Ya, bermaksud putus. Tertutup bermaksud bersambung, betul. Arus elektrik boleh mengalir lah. Baik, seterusnya. Kita tengok murid-murid punya cikgu. Okey, kita tengok murid-murid yang punya. Yang arus lita bersiri. Lita bersiri. Okey, semua tunjukkan lita bersiri. Okey, tak apa, salah pun tak apa. Bersiri Amar. Punya sayang. Bersiri. Okey, nampaknya ada yang buat. Nampak dia orang pun ada buka suis kan? Sebab itu dalam soalan kita kena berhati-hati dengan gambar rajah yang diberikan. Kita kena betul-betul alert dengan suis tu sama ada ia terbuka ataupun tertutup. Baik, terima kasih. Alright, baik. Seterusnya kita tengok pula yang litar selari. Okey, baik. Saya punya pun ada cikgu, ada mistake. Cikgu betulkan. Okey, biasalah kan? Okey, baik. Alright. Nak golek-golek. Okey, seterusnya untuk sana lita kita ada sama juga dengan yang tadi. Kedua-dua suis tu tertutup. So kita tutup dia. Ini tutup. Tu nampak menyala tu ni. Tapi ni dia dia tak rapat sangat. Tak apalah, saya bagi chance lah Kak Elly. Okey, kira saya salah. Okey, tak apa. Saya mengalah. Okey, baiklah. Okey, saya salah. Sebenarnya Kak Elly betul. Okey. Okey, tak apa. Okey, baik. Cuma saya betul bahagian sel kering. Sel kering Sel kering buat sekali lagi mesti betul punya. Okey, mentol ada 2. Suis tertutup, satu ni terbuka. Kak Elly betul. Cikgu salah. Kak Elly cikgu. Kak Elly tersalah ni. Okey, jadi Kak Elly ada cakap. Okey, bagaimana dengan anak-anak di atas talian? Boleh tunjukkan hasil lakaran? Okey. Okey, nampaknya dia ada buat tu saya kata tadi kan. Lakaran mesti kita perlu lihat betul-betul pemerhatian kita ke atas lita sama ada suis tu terbuka ataupun tertutup. Yang ni apa tadi? Terbuka. Tapi tak menyala. Terbuka tak menyala. Terbuka maksud dia off. Tertutup maksud dia on. Okey. Cikgu, kita akan meneroka dengan lebih lanjut lagi kejap lagi. Okey. Dan tadi kita sempat meneroka bagaimana nak menghasilkan lita bersiri, lita selari menerusi lukisan. Alright. Okey, jadi selepas ini ada banyak lagi perkara yang menarik kita nak kongsikan dengan adik-adik. Jadi teruskan menonton teroka di Didik TV KPM. Alright. Tahukah anda? Jika salah sebuah mentol pada lita selari terbakar, mentol lain masih boleh menyala. Tetapi, jika terjadi pada lita bersiri, mentol yang lain tidak boleh menyala.
kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli, Cikgu Safa dan murid-murid dari Sekolah Kebangsaan Jengka Pusat 2 Pahang. Kak Eli tengah terleka pula tengok ni apa, litar selari litar bersiri kita ni. Okey, Cikgu, apa yang kita akan teroka sekarang ni? Sebelum kita membuat simple eksperimen, saya nak tanya kepada anak-anak di atas talian, berkenaan dengan perbezaan kecerahan di antara mentol di litar selari dengan mentol di litar bersiri. Jadi yang akan menjelaskan tentang pemerhatian ini dipersilakan Kasif, dipersilakan. Silakan Kasif. Mentol di litar selari lebih cerah berbanding mentol di litar bersiri. Okey, betul tak Eli? Kalau kita tengok dari segi pandangan kita, litar selari mentolnya lebih cerah berbanding mentol di litar bersiri. Jadi, apakah sebabnya ini? Siapa yang boleh jelaskan apakah sebab kepada kelebihan yang ada pada litar selari ini? Dipersilakan. Sebab Okey, Salahuddin. Kerana terdapat lebih daripada satu laluan untuk arus elektrik mengalir di litar selari berbanding di litar bersiri. Okey, baik. Itulah sebabnya Eli. Okey. Sebab tu dia ada banyak laluan. Okey. Alright. Jadi di tangan kita, depan kita sekarang ni ada komponen elektrik yang mana yang pertama kita akan memanipulasikan. Anak-anak di atas talian juga ada komponen-komponen ni bersama mereka. So yang pertama kita nak sambung Eli, satu sel kering. Okey, boleh ikut saya Eli. Satu mana-mana sel kering, mana-mana wayar je. Okey, satu sel kering dengan satu mentol. Okey, sambung macam ni pada mentol. Boleh ni? Sekejap, saya cuba. Okey. Okey, satu sel kering dengan satu mentol. Boleh Boleh. Okey, kemudian Cikgu. Okey, nampak, perhatikan kecerahan dia. Okey, nyala tak? Nyala. Tapi cerah ke malap? Malap. Okey, jadi untuk satu sel kering kecerahannya agak malap. Okey, seterusnya kita nak tambah sel kering. Okey, tambah sel kering kita sambung macam ni. Okey, so kita sambung. Sini ada dua. Okey. Bila kita guna dua sel kering. Okey. Boleh saya tolong? Okay. Saya tak ada ti. Terbalik. Oh macam tu. Betul ke Cikgu? Okey. Tak apa, kita teruskan. Okey. Dengan Cikgu punya. Okey. Dia asal bersentuh je lah Cikgu. Okey, asal bersentuh. Okey, baik. Okey, tak apa. Biasalah kita dalam keadaan macam ni. Okey, tengok masalah. saya punya. Okay. Tengok saya punya. Perhatikan saya punya. Kecerahannya banding dengan yang tadi, kecerahannya lebih cerah. Okey, bila kita guna dua sel kering. Seterusnya, tak apa Eli. Tak ada masalah. Lepas ni kita cubalah Eli. Okey. Okey, baik. Seterusnya, kita nak tambah mentol pula. Kalau dua sel kering satu mentol, nyalaan dia cerah. Tapi kalau kita guna dua mentol pula, tengok nyalaan dia kembali malap. Okey, baik. So kat sini kita nak hubung kaitkan antara bilangan sel kering dan juga kecerahan mentol, dan kita nak hubung kaitkan juga antara bilangan mentol dengan kecerahan mentol. Baiklah. Okey. Siap. Okey. Jadi keputusannya boleh sama-sama anak-anak di rumah kita bincangkan. Okey, bagaimanakah bilangan sel kering akan mempengaruhi kecerahan mentol. Okey, siapa yang akan membicarakan tentang keputusan ini? Bilangan sel kering 1. Macam mana kecerahan mentol? Siapa-siapa saja. Okey, dipersilakan. Kalau bilangan sel kering 1, saya pilihkan. Okey, saya pilihkan siapa-siapa saja. Safia, Amanina Safia. Bilangan sel kering 1, kecerahan mentol bagaimana? Malap. Betul. Okey, kalau 2 guna sel kering, bagaimana dia punya kecerahan Amanina? Cerah. Okey. Wow, hebat. Okey, jadi apa hubungan dia antara bilangan sel kering dengan kecerahan mentol? Jika bilangan sel kering bertambah, maka kecerahan mentol bertambah. Okey, bagus. Jika bilangan sel kering bertambah, maka kecerahan mentol bertambah. Dan kita
go through untuk keputusan yang kedua. Dipersilakan Zafan ke? Kasif lah. Okey. Kasif. Kasif. Untuk bilangan mentol 1, bagaimana kecerahan mentol? Malap. Malap. Bilangan mentol 1, kecerahan mentol malap. Betul ke Kasif? Siapa Dia keliru kawan-kawan tu. nak bantu Ada Kasif? kawan-kawan nak bantu? Siapa boleh angkat Okey, tangan? dipersilakan. Siapa yang boleh bantu? Azril ke? Azril yang Zafan? manis. Okey, Amar. Cikgu pilih lah. Okey, silakan Amar. Bantu ke Okey, Amar. Kasif. Salahuddin. Salahuddin, dipersilakan Salahuddin. Cerah. Okey, baik. Apa jadi kalau kita tambah mentol Salahuddin? Jadi 2 mentol? Malap. Okey, hubungan ni macam mana Salahuddin? Hubungan di antara bilangan mentol dengan kecerahan mentol. Jika bilangan mentol bertambah, Alright. jika kecerahan mentol berkurang. Ya. Jika bilangan mentol bertambah, maka kecerahan mentol berkurang. Alright. Jadi, saya nak buat sedikit kesimpulan ni. Rumusan. Rumusan dia tentang apa yang dipelajari pada hari ini. Tapi saya lagi best kalau ada murid yang akan ceritakan apa sebenarnya yang kita telah pelajari pada hari ini. Okey. Siapa yang nak menjelaskan? Yang pertama. Amar. Okey, silakan. Kami semua dapat mengenal pasti sumber elektrik. Dapat mengenal pasti sumber tenaga elektrik. Okey, bagus. Lagi seterusnya, apa lagi yang kita belajar pada hari ini? Siapa lagi nak cuba? Selain Azril? daripada sumber tenaga elektrik. Okey, Kasif. Okey, dipersilakan Kasif. Kesimpulannya, saya belajar tentang 6 sumber tenaga elektrik. Okey, sama dengan Amar tadi. Okey, yang lain selain daripada tu? Belajar tentang apa lagi? Ada murid baru, abang cameraman yang angkat tangan daripada Okey, tadi. Amar. Okey, Amar. Kami semua dapat membezakan litar selari dengan Ya, dapat membezakan litar bersiri dengan selari dan seterusnya. Salahuddin lah. Salahuddin. Saya belajar bahawa bilangan mentol dan bilangan sel kering mempengaruhi kecerahan mentol. Ya, bilangan mentol yang kita gunakan dan juga bilangan sel kering akan mempengaruhi kecerahan mentol. Okey. Seperti mana kesimpulannya? Saya sambung sikit lagu. Boleh. Okey. Jika bertambah mentol, berkurang kecerahannya. Jika bertambah sel kering, bertambah cerah. Okey, kita bagi chorus sikit. Sebab abang kamera nampak tengah apa ni? Naik set orang kata. Litar selari. Kita selari sana Ada banyak laluannya. Litar bersiri, satu laluan. Litar selari. Lah, ada second voice. Bertambah kecerahannya. Litar bersiri, malap mentolnya. Berbeza litar, berbezanya lah. Okey, baik. Cikgu. Itu kesimpulannya. Okey. Pernafasan cikgu memang hebat lah cikgu. Itu saja ke? Okey, ada Saya bayar mahal ni tiket konsert cikgu ni. Okey, kalau nak dengar lagi, ada cara dia. Kan saya promote kan? Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu sama-sama. Safwan di atas pembelajaran penerokaan kita, ilmu, info dan juga nyanyian tadi yang sangat sangat sedap tu. Dan juga terima kasih kepada adik-adik dalam talian juga yang sama-sama meneroka dengan kita juga berkenaan dengan litar bersiri, litar selari dalam mata pelajaran sains. Okey. Dan kalau hari ini kita memang daripada pagi sampai ke tengah hari kita meneroka mata pelajaran sains, esok pun kita ada mata pelajaran sains juga cikgu. Masih lagi sains Masih lagi sains bersama dengan Abang Sean yang akan sama-sama meneroka. Abang Sean yang lebih kurang sama dengan saya kan? Ya, betul cikgu. Okey. Dan juga kita nak bagi tahu adik-adik boleh jangan lupa untuk scan QR code untuk sama-sama meneroka lanjut tentang mata pelajaran ini. Jadi itu saja teroka pada hari ini.
semoga apa yang kita kongsikan dapat manfaat kepada adik-adik di luar sana. InsyaAllah. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah. Okey, assalamualaikum. Bye. Bye. Semalam-malam bye. Semalam-malam bye. Didik TV KPM